Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bikin seni anda. Okey, apa khabar anak-anak tahun 4? Cikgu doakan semua sekali berada dalam keadaan sihat walafiat. Moga kita semua rakyat Malaysia terhindar daripada wabak penyakit COVID-19. Keadaan sekarang memang agak merunsingkan. Apapun kita berdoalah sama-sama. Moga-moga segala wabak penyakit ni terhindar daripada tempat kita, kawasan kita, negara kita. Okey. Hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar berkaitan dengan cetakan. Kita tengok pada unit yang ke-7, indahnya dasar laut. Pastikan anak-anak ada buku teks seperti di belakang cikgu tu. Nampak tak? Okey, cikgu gunakan buku teks digital dan cikgu juga ada buku teks yang maujud kan, yang sebenar sebegini. Okey, jadi anak-anak sebelum kita belajar, sediakan buku teks sebagai panduan utama. Okey, kalau tak ada buku teks pun tak apa. Boleh dengar saja video cikgu ni daripada mula sampai habis untuk kita belajar secara ringkas ataupun secara teori untuk kita faham apakah unit 7 tersebut. Jom kita tengok apakah kandungan dalam buku teks. Jom. Ini slide kita Pendidikan Kesenian tahun 4. Kita pergi pada unit 7, indahnya dasar laut, bidang menggambar, teknik cetakan. Apa yang dimasukkan dengan cetakan? Mencetak Maksudnya kita nak pindahkan image kepada suatu permukaan lain. Okey, objektif pembelajaran kita ialah mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual. Bahasa seni visual ada dua, unsur seni dan prinsip rekaan. Fokus kita pada hari ini ialah untuk melihat garisan, rupa, ritma dan pergerakan semasa proses penerokaan membuat cetakan. Okey anak-anak, kita tengok pada 2.1.4, mengeksplorasi bahan yang berbeza-beza untuk menghasilkan cetakan. Apa maksud eksplorasi tu? Kita nak teroka Okey, jom kita tengok apakah kandungan buku teks kita. Okey, ini dia kandungan buku teks kita Cikgu harap anak-anak adalah buku teks di tangan. Kalau tak ada, tak apa, tengok saja video cikgu ni sehingga habis. Dengar dengan teliti. Okey. Cetakan ialah proses pemindahan imej daripada blok cetakan berdakwat ke atas suatu permukaan lain seperti kertas dan kain. Okey, kain macam contoh baju cikgu pakai kan. Okey, nampak ada tulisan ni kan. Ini cetakan ni. Okey, Emirates ditulis tu. Okey, cikgu pakai jersey kat sini, jersey Arsenal. Okey. Terdapat pelbagai teknik cetakan seperti teknik timbulan, teknik benaman dan teknik saring sutera. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Apakah yang dikatakan teknik cetakan tadi? Okey anak-anak, kita tengok pada teknik cetakan teknik cetakan di sini ada 3, fokus 3 je. Okey, murid-murid, teknik holograf ialah salah satu jenis cetakan timbulan. Okey, kata dasarnya timbul. Okey, bila disebut timbul tu maksudnya benda tu terkeluar lah kan. Okey, apa yang dikatakan teknik timbulan ialah hasil imej berdasarkan kesan garisan di atas permukaan blok. Blok. Okey, contohnya blok kayu ke, ataupun plat yang terlebih dahulu disapu dengan dakwat atau pewarna. Kaedah cetakan timbul ni ialah salah satunya contoh collage, lino, potongan kayu, cardboard, sayur-sayur. Biasa kan kalau kita guna apa tu, kentang ke, kita gunakan buah ke, dia boleh jadi cetakan timbulan. Okey. Contoh kalau tengok cikgu ada satu ni, bukan mainan ni penggelik yang kita buat cetakan, dipanggil stamp set ni, ataupun nama lainnya foam roller. Foam roller set. Tempat untuk murid-murid buat cetakan dia ada tu. Digelik saja atas kertas, sapukan warna, kita celup warna tu. Okey, kita sapu je, nanti dia timbul atas kertas. Okey. Yang tu satu. Yang keduanya teknik benaman. Teknik benaman ni ialah imej terhasil berdasarkan garisan di dalam blok ataupun plat. Kalau kita belajar buat tembika, dia ada satu teknik kan, benaman kan, kita tekan macam tu. Okey, teknik yang digunakan ialah garisan asid, turisan, kuantin dan mesotin. Cikgu pun nak sebut pun terbelit lidah. Kaedah yang berlawanan dengan cetakan timbul. Kalau timbul tadi dia naik ke atas, kalau benam ni dia tenggelam ke bawah. Begitulah. Okey, kemudian teknik saring sutera. Saring sutera ni biasanya cetakan yang berkaitan dengan atas kain macam baju, kain cotton dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada gambar yang bawah ni.
Okey, ni dia cerita tentang kata apa? Aktiviti. Aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid bersama dengan guru menggunakan pelbagai bahan dan media. Menggunakan pelbagai media, alat dan bahan. Okey, seterusnya muka surat yang sebelah tu, cetak dan lihat. Okey, ini teroka pelbagai bahan untuk menghasilkan blok. Okey, blok tu dibuat pakai apa? Okey, untuk kita di sekolah ni kita gunakan kertas keras lah ataupun kita gunakan kertas kotak untuk dijadikan blok cetakan. Lihat kesan cetakan yang terhasil. Okey. Bahan buatan manusia antaranya kad busa, tali kasut. Okey, getah. Getah ni gelang getah lah. Okey, blok cetakan. Okey, daripada kad busa tadi. Okey, cikgu ada contoh satu kad busa kat sini. Macam ni. Okey, yang dipotong kalau kita beli kat kedai dah ada yang dah siap potong bentuk daun, bentuk bunga. Macam-macam lah. Ada rupa pelbagai rupa. Rupa haiwan ada, rupa tumbuh-tumbuhan ada. Okey. Kalau menggunakan tali, okey, contoh macam ni lah tali kasut. Okey, tali kasut ni kita tampal atas blok, atas kertas. Kita gulung sikit macam dalam gambar tu. Okey, ada contoh kertas tak kat sini? Contohlah cikgu ambil kertas ni kan. Okey, tampal macam tu. Kalau nak nampak lah. Okey. Kemudian kita sapu warna dan kita tekan kertas atas ni. Begitulah. Kemudian gunakan getah. Okey, ini hasil dia dekat bawah. Okey, kad busa, blok cetakan ni macam ni. Ni hasil dia bila dah disapukan warna, ditekan di atas kertas, dia jadi beginilah. Okey, seterusnya tali kasut dia jadi macam ni. Ini dia punya kesan Okey, kemudian getah jadi begini. Kita tengok yang lain pula. Okey, kemudian bahan alam semula jadi. Contohnya daun, ranting kayu, bunga. Okey, daun bila diletak atas kotak ataupun blok, kertas tebal tu, ini hasil di bawahnya. Ini yang terjadi. Okey, nampak Kemudian kalau ranting kayu tampal atas kertas, kita jadikan dia blok. Ini hasilnya. Dan bunga ni bila ditampal atas kertas, dia jadi blok macam ni juga. Ini hasilnya. Macam mana dapat hasil macam ni? Kita kena sapu warna pada bahagian atas. Okey, kita pergi pada muka surat 66. Ini dia, cetak cantik. Mari hasilkan cetakan teknik holograf. Terdapat dua proses dalam cetakan teknik holograf, iaitu proses penyediaan blok cetakan dan proses mencetak. Okey, maksudnya yang pertama ni kita sediakan blok. Blok tu nak buat daripada apa? Kita buat menggunakan kertas kotak. Lebih sesuai Okey, kemudian kita tengok lakar rupa pada bahagian yang berbeza-beza dan guntingkannya. Okey, kertas kotak tu macam mana? Okey, cikgu nak tunjuk untuk anak-anak Contoh ni kotak. Okey, ni bahagian dalam yang warna coklat ni. Okey, ini yang dipanggil kertas kotak Ni yang berwarna, ini tidak berwarna. Okey, jadi kalau kita gunakan kad busa ke, kita gunakan span ke, atau daun, bunga, ranting dan sebagainya, kita tampal kat atas ni untuk dijadikan blok. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, bahagian bawah tu dia kata yang ketiga, gamkan kesemua rupa hidupan laut pada kertas keras. Okey, blok cetakan terhasil. Ini baru langkah yang pertama kita menghasilkan blok menggunakan pelbagai media, alat dan bahan. Kat sini ada span, ada tali kasut, ada tali tebal, ada kertas kotak, ada macam-macam lagi lah. Okey, ada ranting, ada daun dan sebagainya. Okey, dia kata tips tu pastikan bahan tampalan mempunyai ketebalan yang hampir sama supaya hasil cetakan jelas. Okey, ada lagi pesanan daripada cikgu tu. Dia kata apa tu? Mengapakah tali kasut digunakan untuk mendapatkan rupa batu karang? Kenapa? Sebab mungkin nampak dia macam ada ritma dan pergerakan kat situ nampak dia macam bergerak-gerak. Okey, harmoni terdapat pada ulangan garisan ombak, ritma dan pergerakan terdapat pada tampalan tali tebal berupa sotong. Nampak macam tangan sotong bukan, banyak-banyak. Di situ adanya ritma dan pergerakan. Okey, seterusnya proses 2 mencetak. Kita gunakan penggelik. Macam ni lah penggelik Okey, kalau nak nampak lah. Okey, ini dia penggelik. Alright, bancuh dan ratakan cat poster di atas alas penggelik. Okey, anak nak tahu cat poster macam mana, biasa kita tengok kan. Kemudian yang kedua, warnakan blok cetakan. Okey, langkah ketiga, letak kertas di atas blok cetakan, tekan dengan tangan atau belakang sudu. Belakang sudu. Okey, belakang sudu. Ini sudu. Nampak sudu. Okey, bahagian belakang ni dia. Ini bahagian belakang. Okey, bahagian bawah lah kita kata. Kalau ni atas, ni bawah dia. Ni belakang lah. Okey, tekan macam tu. Alright.
Angkat kertas perlahan-lahan. Langkah keempat. Oh, mudah je nak buat ni. Mungkin warna tu macam tak berapa, aku kata apa, tak berapa jelas kan bila kita angkat tu. Mungkin kita kena sapu warna lebih lagi lah. Alright, kita tengok yang seterusnya. Tahniah, cetakan koreograf kamu sudah boleh dibingkaikan. Oh, nampak macam senang nampak macam dah siap. Okey, kamu boleh menggunakan alatan lain berbentuk silinder untuk menggantikan penggelik. Kalau tak ada penggelik macam dalam gambar tu, kita gunakan penggelik yang biasalah. Ini ada jual kat kedai buku Okey, ataupun kita boleh gunakan botol air dan sebagainya lah. Jangan guna botol mineral pula. Botol mineral tu lembik. Cari botol air yang silinder, yang tebal, yang keras. Okey, seterusnya ini alat dan bahan. Okey, kad keras. Macam mana kad keras tu? Okey anak-anak, kad keras ni biasanya macam mounting board. Okey, yang warna hitam ni kan, hitam sebelah, putih sebelah. Okey, ini kad keras ataupun mounting board. Okey, ataupun boleh cari kad lain pun boleh tak ada masalah. Kemudian kertas cetakan. Kertas A4 biasa tu yang kita guna untuk print dokumen dan sebagainya. Kemudian kertas bergelugur. Okey, kertas bergelugur ni yang ada garisan. Dekat sini mungkin tak berapa nampak okey. Mungkin nampak juga. Tu ada garisan-garisan tu. Itu gelugur. Kemudian apa lagi tu? Kad busa. Tadi cikgu dah tunjukkan contoh kad busa. Dia sekali tengok macam span nampak macam kertas tapi bukan kertas. Dia macam span nipis tu. Okey, seterusnya penggelik cat. Cikgu dah tunjuk tadi. Alas penggelik. Alas penggelik ni kalau tak silap cikgu, cutting mat. Ini dia cutting mat. Warna hijau, tak apa nampak dia ada kotak-kotak garisan grid kat situ. Ada dalam cm dan juga sentimeter. Okey, seterusnya sudu cikgu dah tunjuk tadi. Ini dia. Kemudian tali pun cikgu dah tunjuk. Okey, tali tebal tu ialah tali parcel yang biasa budak-budak pengakap guna tu. Kemudian span. Ini dia span. Span ni guna untuk apa ni anak-anak? Yang biasa mak kita dia basuh pinggan kan. Span tu lah. Bukan warna kuning yang warna hijau tu, dia tebal sikit. Kemudian daun, gunting, gam, cat poster. Ni semua dah biasa sedia maklum. Alright, itu saja bahan-bahannya. Okey, terima kasih. Selamat belajar, selamat berkarya. Okey anak-anak, untuk minggu yang pertama ni cikgu dah anak-anak sediakan alatan dan bahan media kita lah untuk kita menghasilkan cetakan. Cetak cantik indahnya dasar laut. Unit yang ke-7. Okey, kalau rasa tak berapa jelas, buka semula buku teks, cari balik, tengok semula. Okey, cikgu dah terangkan tadi bagaimana nak menghasilkan cetakan. Okey, paling penting kita kena sediakan alat dan bahan. Okey, nak sediakan alat dan bahan tu tak perlu semuanya, tak perlu lengkap semua sekali. Mana yang ada itulah yang kita gunakan. Kalau tak ada kad busa ke, kad gelugur ke, guna kertas kotak biasa pun boleh. Okey, kalau tak ada kertas keras, guna manila kad pun boleh. Okey, kita janganlah menyusahkan diri kita untuk mencari semua, nak melengkapkan semua sekali alat dan bahan tu. Okey, kita cari yang paling mudah, apa yang ada itulah yang kita gunakan. Yang penting kita faham bagaimana cetakan tu berlaku. Okey, sekali lagi cikgu nak kongsikan sedikit info dengan anak-anak berkaitan dengan cetakan supaya faham jelas apa yang dimaksudkan dengan cetakan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syukri tanda sokongan untuk cikgu hasilkan lebih banyak video-video berkaitan dengan pendidikan seni visual. Okey. Okey, cikgu nak mencari nota sikit, nak terangkan pada anak-anak sepintas lalu saja sebelum kita akhiri video ni. Okey, cetakan ialah proses terapan blok ke atas satu permukaan. Yang ni cikgu dah ulang tadi. Okey, keistimewaan cetakan ini ialah mampu menghasilkan banyak keping karya yang serupa dan semua hasil karya cetakan itu dianggap asli. Maksudnya kita boleh cetakan ni maksudnya proses menghasilkan karya secara berulang-ulang. Maksudnya banyak kali kita boleh buat. Itu yang bagusnya. Okey, itu sedikit je lah. Okey, cikgu rasa itu saja untuk video kali ini. Nota dan penerangan berkaitan dengan pendidikan kesenian atau seni visual tahun 4 unit ke-7 indahnya dasar laut. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Selepas ini video yang kedua, penghasilan karya. Okey, kita gunakan apa segala sumber yang ada yang mudah untuk kita berkarya. Okey, macam biasa, selamat belajar, selamat berkarya, duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.